Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya baru nak masuk bab 1, tingkatan 5, iaitu bab ubahan. Okay, bagi bab ni, dia senang tau. That's why saya macam tengok dalam Telegram group, banyak pula orang yang tanya soalan ni. So, saya rasa saya akan buat bab ni. Oh, okay. Saya tak sangka hari ni nak hujan guruh macam ni. Itu yang lambat sikit ni. Dengar tak ada guruh kat belakang tu? Okay, tak apa. Kita start pembelajaran now untuk ubahan. Ubahan, lambang dia kita tengok kat sini. Ini adalah lambang dia. Macam pangkah tapi terbalik. Betul lah. Dalam macam bentuk pangkah. So, ini adalah lambang dia, ubahan. Kita ada ubahan secara langsung, ubahan songsang dengan ubahan bergabung. Jadi target saya hari ni kita buat ubahan langsung sahaja pun dah okey. And kita akan buat latihan supaya you guys faham dengan lebih detail lah pasal ubahan langsung ni. Okay? So now kita proceed untuk ubahan langsung. Okey, ubahan langsung apa yang saya akan cover, iaitu yang pertama macam mana kita nak tulis, cara penulisan dia. And then yang kedua adalah cara menunjukkan suatu ubahan berubah secara langsung atau tak. Sebab kadang-kadang soalan akan tanya, dia berubah secara langsung atau tak, something dengan something. So kita akan check macam mana nak tengok. And then yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Okey, so untuk ubahan langsung macam mana cara penulisan? So saya buat kat sini. Yang pertama, cara penulisan. So cara penulisan dia adalah kalau dia kata Y berubah secara langsung dengan X. So, cara penulisan dia adalah Y berubah secara langsung dengan X. Ini adalah cara untuk tulis perkaitan dalam bentuk ubahan. And then, kalau, contoh lagi, saya buat P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. So, kalau disebut macam ni pula, saya akan tulis P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. So, yang ni, kalau kamu perasan, saya just tambah berubah secara apa? Langsung dengan lambang yang macam pangkah tadi. Okay? So, itu adalah cara penulisan. And then, once kita dah tahu untuk tulis cara penulisan, kita akan tengok macam mana kita nak tunjukkan sesuatu ubahan tu berubah secara langsung atau tak. So, bila kita nak tentukan berubah secara langsung atau tak, dia akan melibatkan pengiraan. So, ni saya tambah. Okay. So, macam mana nak tentukan? Tentukan. Berubah secara langsung ataupun tak. Atau tak. Okay. So, dari sini untuk check sama ada berubah secara langsung ataupun tak, you guys akan tengok nilai kadar dia. So, nilai kadar tu apa? So, tadi kita dah belajar cara untuk tulis Y berubah secara langsung dengan X tu macam ni. Cara nak tulis dia. And then, saya nak tentukan sama ada dia berubah secara langsung atau tak. Kita kena cek pemalar dia, iaitu kita tak boleh kira kalau ada lambang ubahan. Kita kena letak lambang sama dengan untuk kira. Y sama dengan. Bila saya tambah sama dengan, saya akan letak satu nilai K. So, K ni pemalar lah yang kita nak cari. So, Y sama dengan KX. Untuk nilai K sama dengan K ni, setiap kali kamu nak ubah je dari bentuk kadar, ubahan ni, ke bentuk sama dengan, automatik kamu akan tambah K. Ingat so bila nak ubah untuk pengiraan, kita akan tambah nilai K, iaitu berapa banyak perubahan di antara, yang mengaitkan di antara Y dengan X ni. So kat sini kalau saya kira K ni, nilai dia mesti sama
mesti sama untuk setiap data. Setiap data tu apa nanti saya tunjuk. Okay, so dia mesti sama. Jadi kalau contohlah saya kira untuk data, nanti saya tunjuk contoh. Data yang pertama saya kira nilai K dia 2. And then untuk data yang kedua, saya kira nilai K dia still dapat 2. And then next, saya kira nilai K dia lagi dapat 2. So bila kamu dapat buktikan bahawa nilai K dia sama, jadi saya boleh kata dia berubah secara langsung lah. Kalau dia suruh tentukan sama ada berubah secara langsung ataupun tidak. Okay. And then kalau contoh yang kedua, saya kira nilai K untuk data yang pertama dapat 2. And then untuk K seterusnya saya dapat 3. And then seterusnya saya dapat 4 pula. So bila dia berubah tak sama nilai K ni, jadi kita akan cakap dia berubah secara tidak berubah secara langsung. Okay. So ini basically untuk tentukan sama ada dia berubah secara langsung atau tak, cari nilai K. Alright. So ini adalah untuk tentukan secara langsung atau tak melalui pengiraan, iaitu kita akan kira nilai K. Sekejap lagi kita buat latihan. So ni lebih kepada algebra lah. And then melalui graf, macam mana saya nak tentukan kalau melalui graf? Okay, ni melalui pengiraan. So one pengiraan. And then saya buat cara kedua, iaitu melalui graf. So kalau melalui graf, bila saya lukis, dia akan bagi data and then kamu kena lukislah data tu. Nanti kita buat juga soalan ni. So untuk lukis, kita akan tengok bila lukis macam ni, lukisan dia mesti akan lalu asalan. Maksudnya akan lalu kosong-kosong kat sini. So kalau lalu kosong-kosong, barulah kita akan cakap dia berubah secara langsung. So kalau soalan tanya berdasarkan graf yang berikut, okay, wait, saya lukis dua graf nak tunjukkan perbezaan dia. Okay, ni graf yang kedua. And then saya buat macam ni lukisan dia. Okay, so ni saya cakap ni graf A, ni graf B. So kalau dia suruh tentukan yang mana satu yang berubah secara langsung, saya akan buat kesimpulan graf A. So saya buat merupakan ubahan langsung kerana graf melalui asalan. Okay, so ini cara kamu nak tentukan bila dia bagi graf ataupun dia suruh lukis graf, lepas tu dia suruh tentukan. Alright, so itu adalah yang kedua, iaitu kita tentukan dengan graf mesti melalui asalan. So ni you guys boleh buat nota macam ni nanti senang overall. So once kita dah faham yang ni, kita akan buat dua latihan, iaitu satu saya akan tunjukkan cara melalui pengiraan dan satu lagi melalui cara graf. And then baru saya buat macam mana nak selesaikan masalah. Okay, so now ni soalan latih kendiri 1.1b. Saya of course lah saya tak akan buat dua-dua. Saya akan buat satu je and then satu lagi you guys boleh try buat sendiri. Make sure tahu tekan kalkulator, itu sahaja. Alright. So since A dengan B ni, of course lah B ni dia akan mencabar sikit kan. So saya bagi you guys try sendiri. Yang B saya akan terangkan konsep guna soalan A. So homework you guys sila buat B. Okay. And then kat sini dia cakap jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dengan Y. Tentukan. So sekarang tentukan, kita akan pilih lah sama ada lah ni. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. Atau dengan X kuasa 3 lah, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okay. So ni macam tadi juga ada dua pilihan. Tadi saya bagi dalam bentuk graf macam ni. So now dia suruh buat pengiraan. Ada dua pilihan yang kita boleh buat. Y berubah secara langsung dengan X ataupun dengan X kuasa 3. Jadi macam mana saya nak tunjukkan? Saya akan cek nilai K. Cek nilai K. So macam mana saya nak cek? So Y bila kita berubah dengan X, kita akan buat pengiraan tambah sama dengan. So once tambah je sama dengan, terus tambah K.
So, KX. Then dari sini saya akan kira nilai K. K bersamaan Y over X. Ni algebra So, X gerak ke sana jadi bahagi since ni darab. So, kita akan check K sama dengan Y over X lah dari data yang diberikan ni. And then, saya akan letak yang ni pula. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. So, nak cari nilai X, K maksud saya akan letak Y sama dengan K X kuasa 3. So, K dia adalah bersamaan Y bahagi X kuasa 3. Saya harap yang ni okey lah sebab yang ni lebih kepada algebra. Jadi, now saya akan guna dua formula ni iaitu K sama dengan Y over X dengan K over bersamaan Y over X kuasa 3 and guna data ni untuk cari nilai K dia lah. So, kat sini X dengan Y. So, sini saya buat X 1, Y saya buat sini dulu. 1, 2.5. 25. Asal saya tak copy je. Sekejap guys. Saya copy je atas ni. Kan senang. Okay. Alright. So, dari sini, ini adalah Y dengan X dia. And then, untuk yang pertama, saya akan check dulu. Untuk Y sama dengan Y over X. So, saya check dulu Y over X. Saya tambah kat sini lah Y over X. So, Y over X, saya tekan kalkulator. 2.5 bahagi 1 dapat 2.5 lah. And then, yang kedua, Y over X 5 bahagi 2. Saya akan dapat 2.5. Okey, sama lagi. And then, yang ketiga, Y over X 7.5 bahagi 3. Still, saya dapat 2.5. Nampak tak? Ini yang saya cakap tadi. Cari nilai K. And then, Y over X lagi. 10 bahagi 4. Saya akan dapat 2.5 lagi. And then, yang kelima, Y over X 12.5 bahagi 5. Saya akan dapat 2.5 lagi. So, once saya dapat semua ni sama, saya akan cakap okay. So, saya akan cakap Y berubah secara langsung dengan X lah. Sebab nilai K sama. Okay. So, ini cara kita nak tulis. So, kat sini dia cakap apa? Kemudian, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okay. So, dalam bentuk ubahan yang ni lah. Saya tak buat dalam bentuk persamaan. Kalau soalan minta dalam bentuk persamaan, saya kena buat yang ni. Conclusion dia. Y sama dengan 2.5X. Macam tu. Okay. So, ini adalah untuk yang 1A. Sepatutnya dah settle lah sebab kita dah dapat jawapan kan. Tapi, kalau contoh kita nak double check, saya boleh letak je kat sini. Y per X kuasa 3. So, saya kira tengok. Just untuk tengok, betul tak? Tak sama. Dia sepatutnya dapat tak sama lah. Since kita dah dapat yang atas tu sama. So, kat sini Y 2.5 per X kuasa 3. X kuasa 3, 1 kuasa 3 lah. Iaitu dapat 2.5. And then, yang kedua Y adalah 5 per X kuasa 3. 2 kuasa 3. So, kat sini dapat 0.625. Jadi, saya dah tak sambung sebabnya ni dah confirm bukan. Since K dia dah tak sama. Ni K. Dari sini. Okay. So, dari sini saya dah dapat jawapan untuk 1A settle. So, yang 1B ni sila buat sendiri and then boleh check sendiri dalam buku teks. Make sure faham and then buat. Okay. And then next adalah melalui graf. Ini melalui graf. Saya terlupa nak ubah dia punya template. Kita buat dalam bentuk square paper. Tapi tak ada soalan pula. Okey, jap. Oh, sudah hilang soalan pula. Okey, tak apa. Jap, saya ambil balik yang ni 1.1B kan. Ni 1.1B kat sini.
Nasib baik saya tak padam ini tadi. Okey, soalan nombor 2. Siapa yang nak try buat boleh buat sama-sama So ni, okey. Jadi dari sini saya copy soalan dia. Okey, jom kita tengok soalan dia. Dia kata, spring digantung dengan beban. Jadual di sebelah menunjukkan jisim beban X, G dengan pemanjangan P. Dengan melukis P melawan X. So, P melawan X maksudnya ni akan jadi Y axis. Kita lukis dia menegak. And then yang ni akan jadi melintang lah. So, ni akan jadi X lah. And then, tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan X ataupun tak. So, kita kena tentukan dia berubah secara langsung dengan X ataupun tak. So, first kita lukis dulu dia punya Y dengan X. So, saya buat garisan macam ni. Macam ni. Okay, this. Hopefully cukup panjang dia. So, P melawan X. So, P dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai 6 lah. Jadi, saya letak kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then untuk jisim 5, 10, 15, 20, 25, 30. So saya guna dia 5 lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30. And then dari sini dia kata bila X5, Y1. So X5, Y1 kat sini lah. And then bila X10, Y2. X10, Y2. Sini. Saya harap you guys tak ada masalah nak tanda buat graf. And then X15, Y3. X15, Y3. Siapa yang tak tahu boleh tanya. And then X25, Y5. X25, Y5. So, kat sini. And then X30, Y6. X30, Y6. Okay, once saya dah ada titik-titik-titik ni, saya akan buat garis lurus. Dan mesti lebih lah dari sini. Sebab saya nak tengok dia lalu dekat kosong-kosong atau tak. So, saya buat garisan. Okay, sekejap. Saya tengok. Tapi saya nampak ni macam lalu. Sebab dia akan lalu tengah-tengah kan. Okay. Saya nampak tak? So, bila dia lalu asalan, iaitu kosong-kosong, saya akan cakap conclusion dia P berubah secara langsung dengan X kerana graf garisan melalui asalan. Dia tak suruh bagi alasan pun. Just saya bagi sebab saya nak you guys faham benda ni. Okay? So, yang ni kita dah buat latihan untuk tunjukkan melalui pengiraan ataupun graf. And then untuk penyelesaian masalah ni kita akan kira, iaitu kalau tadi dia bagi nilai Y dengan X macam ni kan. So once kita dah dapat nilai K, kita sebenarnya dah ada persamaan. Once kita ada persamaan, kita boleh cari nilai Y dengan nilai X lah. So soalan akan cakap, cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Ataupun cari nilai X apabila Y sama dengan 15. So kita akan selesaikan masalah tu lah. Kadang-kadang dia bagi berayat. So berayat tu pun ayat dia akan sebut ubahan. So kamu nampak je keyword ubahan dalam exam, maksudnya itu adalah bab ni lah. Okay, so kita tengok soalan. Jadi ini, okay, saya buat soalan nombor 3. Yang kalau saya tak buat tu, yang lain-lain tu maksudnya you guys kena try buat sendiri. As long as you guys faham konsep, then it's okay lah. Jadi kat sini 3A. Dia cakap P bersamaan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, yang ni, apa benda P dalam sebutan Q ni? P dalam sebutan Q ni maksudnya P di hadapan.
And then Q kita akan susun di belakang. Maksudnya kita akan jadikan apa yang dia sebut dulu ni sebagai subjek, perkara utama. Dia akan duduk di depan. Maksudnya nanti kita akan ada jawapan, huruf dia akan ada P dengan Q sahaja. And kita kena susun P di depan. Itu maksud P dalam sebutan Q. Ingat So kalau contoh soalan cakap P dalam sebutan Q dan R, maksudnya kita akan ada 3 huruf nanti, P, Q, R, and then P kita kena letak depan. Alright. So saya harap you guys faham, sebab dalam ungkapan ni dia boleh guna dalam mana-mana bab, and mungkin ada dalam MS juga. Bukan mungkin lah, memang selalu ada dalam MS. Alright. So saya proceed. So sini dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. Alright. So dekat sini A, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. So, untuk pengiraan, dia nak P dalam sebutan Q. Maksudnya sekarang kita kena ada lambang sama dengan. Tak boleh ada ubahan. So, once kita nak tambah sama dengan, kita akan letak K. Jangan lupa, K. So, sekarang ni kita ada 3 huruf. P, K dengan Q. Jadi, untuk bagi jawapan yang soalan ni minta, kita kena cari nilai K. Sebab K tak boleh ada. Kita kena ada P dengan Q je. So, nak cari nilai, dia dah bagi P32, Q4. So, P32 gantikan nilai P bersamaan K. Q adalah 4 kuasa 3. So, ni 32 bersamaan K. 4 kuasa 3 adalah 64. So, K bersamaan 32 bahagi 64. Ni algebra So, dapat 1/2. Jadi, kamu boleh buat 1/2 ataupun boleh ambil perpuluhan kalau perpuluhan tu berhenti. So, dapat 0.5. Jadi, kat sini P dalam sebutan Q, saya akan buat P sama dengan, ni kita ambil balik yang ni tadi, yang ni. So, P sama dengan 1/2 Q kuasa 3. Ni jawapan dia. P dalam sebutan Q. Ataupun you nak buat P sama dengan ataupun 0.5 Q kuasa 3. Betul juga. Dua-dua betul. Okay. So, ini adalah untuk soalan A. Saya tunjuk lagi satu untuk B. Nanti yang lain you guys practice sendiri. So, B, dia kata P. Sekejap, ni saya kecilkan dia. Soalan still sama kita nak P dalam sebutan Q. Okay. So, P dalam sebutan Q, ingat kita nak susun P kat depan, Q kat belakang. Ni just idea. Saya tulis je supaya saya tak lupa. Jawapan last nak tulis dalam bentuk macam tu. So, dia cakap BP berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, yang ni pun selalu student salah. Okey, punca kuasa dengan kuasa, ingat kalau dia tulis punca kuasa 3, contoh, dengan kuasa 3, kalau kamu nampak je perkataan punca, ada perkataan punca, letak ni. So, punca kuasa 3 ada 3 kat depan lah. So, punca kuasa 2 ada 2 kat depan. Tapi, kita default dia tak payah tulis pun tak apa. Macam tu. Sebab tu dalam calculator dia just letak macam ni. Dia tak letaklah 2 kat depan. So, kalau tak ada apa-apa nombor tu maksudnya 2 lah. And then ni 3. Kalau punca kuasa 4, 4 kat depan. Alright. So, make sure kalau ada perkataan punca, letak yang macam ni. Punca kuasa. Jangan letak kuasa 3. Jangan letak macam tu pula. Okay. So, ni just peringatan. Sebab banyak yang salah careless benda ni. So, dah tahu dah yang mana akan salah careless selalunya. So, kat sini P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. So, saya akan kira P sama dengan K. Jangan lupa letak K once kita letak sama dengan punca kuasa 2Q. So, P kita guna maklumat yang sama since ni maklumat dari soalan. So, P bersamaan 32 bersamaan K. Nak cari K balik. Punca kuasa Q adalah 4. So, punca kuasa 4 kita akan dapat 2. So, K kita akan dapat 32 bahagi 2. Siapa ada soalan boleh tanya So, kat sini akan dapat 16. Jadi, jawapan dia kat sini adalah ambil balik yang tadi persamaan ni. Sebab dia nak jawapan dalam P dalam sebutan Q. So,
P bersamaan K dia 16. 16 punca kuasa Q. So ni jawapan dia. Okay? Allah, tak sampak pula. Sibuk perasan. Okay, so ini adalah jawapan dia untuk pengiraan. And then next, saya buat lagi soalan. Okay, ni soalan nombor 5. Maksudnya soalan nombor 4 sila buat sendiri. Alright? So kat sini dia kata dia sambung lagi. Hitung nilai Y apabila X sama dengan something. Okay, bila dia bagi soalan macam ni, hitung nilai something apabila something, macam ni, dia akan bagi salah satu nilai. Make sure dapatkan persamaan dulu. Persamaan tu apa? Persamaan tu yang macam ni lah yang kita dapat dari soalan sebelum ni. Dapatkan macam ni dulu. So once you dapat, disuruh cari nilai P ke nilai Q ke, dia akan bagi salah satu. So kita boleh lah cari je lah nilai P dengan Q tu ataupun Q tu. Okay? So kat sini saya masukkan, diberi Y sama dengan 1.8. X sama dengan 0.6. So dia kata cari nilai Y bersamaan apa apabila X sama dengan 5. Ni perangai saya. Saya suka keluarkan maklumat, tulis. So saya tahulah dia nak suruh cari apa. And then untuk A, dia kata Y berubah secara langsung dengan X. So kat sini saya akan buat persamaan dulu. Cari persamaan dulu. Y bersamaan KX. So maklumat lengkap yang diberikan, ni maklumat lengkap. Kita ada huruf Y dengan X. So kedua-dua nilai dia bagi. Kita ada YX, dua-dua nilai dia bagi. So nilai yang lengkap ni, maklumat lengkap akan digunakan untuk cari X. Akan digunakan untuk cari K. Okay. So dalam soalan contoh exam ke apa, kalau kamu tengok ada maklumat tak lengkap S dengan T lah dia suruh cari kan. So kamu cari maklumat yang lengkap dengan huruf yang diberi ni. Kalau maklumat lengkap tu terus guna untuk cari K. So once kita cari nilai K, kita akan dapat persamaan. So jangan lupa two step dia. So kat sini Y dia adalah 1.8 bersamaan K nak cari, X dia adalah 0.6. Jadi dekat sini saya akan dapat K bersamaan 1.8 bahagi dengan 0.6. So dapat 3. So once saya dah dapat nilai K, bentukkan persamaan. So Y bersamaan 3X. So bila saya dah dapat macam ni, barulah saya boleh cari nilai yang dia minta ni. Untuk dari soalan ni, iaitu apa nilai Y apabila X sama dengan 5. So saya gantikan lah 3, X dia 5. So dapat kat sini 15. So dapat jawapan untuk A. Okay. Untuk B saya buat sebelah ni. So B, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So dari sini cari persamaan dulu. Step dia sama, cari persamaan. So tambah K sama dengan K. And then Y dia 1.8 bersamaan K. X dia 0.6 kuasa 2. So 0.6 kuasa 2 kita akan dapat 0.36. So K bersamaan 1.8 bahagi 0.36. Dapatlah 5. So kita akan dapat persamaan dia Y sama dengan 5X kuasa 2. Jangan lupa ni persamaan, ni persamaan. So kita ambil, masukkan nilai je K yang kita dah dapat. So once kita dah dapat, dia kata Y berapa apabila X sama dengan 5. So Y sama dengan 5, X dia 5 kuasa 2. So 5 kuasa 2, 5 darab 5 kuasa 2 lah. So dapat 125. Okay. So ini kalau dia bagi suruh cari nilai. And then saya buat satu soalan yang melibatkan ayat. So untuk yang melibatkan ayat, tengok dia cakap kat sini, dia kata bilangan, okay, kalau dia bagi ayat kan, make sure translate betul-betul and tulis huruf tu mewakili apa, supaya senang you nak tulis nombor tu dia bagi untuk huruf apa sebenarnya. So make sure keluarkan maklumat betul-betul. Jadi kat sini dia cakap bilangan patah perkataan yang ditaip. So A bilangan
patah perkataan. Patah perkataan yang ditaip. Saya tulis je. Oleh Saiful berubah secara langsung. So, berubah secara langsung macam ni. Dengan masa menaip. T. So, ni masa menaip. Tulis. Supaya you tak salah masukkan maklumat nanti. So, ni dalam minit. And then, jika Saiful menaip 270 patah perkataan. So, 270 patah perkataan. So, 270 patah perkataan ni adalah A lah, patah perkataan. That's why kita boleh tahu dia huruf apa. Dalam masa 6 minit. So, ni masa 6 minit. Kalau saya macam confuse apa benda pun, saya tengok minit. So, saya tahulah ini adalah T. Hitung masa yang digunakan. So, ni kalau kamu perasan, ini adalah maklumat lengkap. AT dia bagi. And then, ini pun AT. So, ingat, ni maklumat lengkap ni kita akan guna untuk cari K. Tu cara dia So, dia kata lagi, hitung masa yang digunakan. So, dia terus cari T sama dengan berapa masa. Olehnya untuk menaip 675 patah perkataan. Itu cara keluarkan maklumat. Okay. So, saya ada tinggal juga soalan untuk berayat. You guys try. Okay, konsep sama. So, kat sini saya akan buat pengiraan ni untuk cari K dulu. A sama dengan KT. Cari persamaan dulu. A270 bersamaan K. T dia 6. So, K bersamaan 270 bahagi 6. Jadi, 45. Then dari sini saya nak cari T bersamaan berapa apabila A sama dengan 675. So, saya tulis dulu persamaan. A sama dengan 45T. Ni, saya ambil persamaan tadi and masukkan nilai K sahaja. And then A sama dengan 675 bersamaan 45T. So, nak cari T bersamaan 675 bahagi dengan 45. So, dapat 15. Ni jawapan dia. Okay, senang kan? So, keluarkan maklumat satu-satu, dia dapat jawapan. And then next. Okay, yang ni 1.1C. Saya akan tunjuk kalau soalan tu bagi melibatkan 3 huruf. So, dia sama je macam tadi. Cumanya dia bagi 3. So, ni the last part lah. Lepas tu kita buat satu lagi soalan mengenai 3 ataupun lebih huruf. Then settle untuk bab ubahan langsung. Alright? So, kat sini dia cakap tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan bagi setiap yang berikut. So, A. S. Berubah secara langsung dengan T dan U. Ini kalau melibatkan lebih daripada satu huruf. Maksud saya 2 huruf. So, sekarang 3 huruf kan? Nampak tak? Ya Allah. Sorry guys. So, ini adalah 2 huruf. Ini pun kita buat 2 huruf. So, now kita akan buat lebih daripada 2 huruf. Itu je. Tapi konsep sama. So, dekat B, dia kata V berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan X. Macam tu. Okay, saya tunjuk sebab nak translate je. Pengiraan nanti saya tunjuk satu je. And then C. A berubah secara langsung dengan kuasa 3. So, make sure tahu kuasa ke punca kuasa. Double check. Kuasa 3B. Kuasa 3B. Dan punca kuasa 2C. Punca kuasa 2C yang ni lah. Punca kuasa 2C. Okay. And then next adalah D. D. Luas permukaan melengkung. L. So, L. Sebuah silinder berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J dan tingginya H. Okay. So, ini adalah jawapan dia. Jadi, saya proceed lagi. Next. Satu lagi soalan. Okay, yang ni. Okay, ni soalan yang standard lah dalam objektif. So, make sure tahu nak buat apa, step sama. So, sekarang kita ada lebih daripada 2 huruf, P, Q dengan R. And saya dah nampak dah awal-awal. Nampak tak ini maklumat lengkap? So, nampak je maklumat lengkap. Ini mesti akan guna untuk cari K.
So dari cari K kita akan dapat persamaan. So once you guys faham benda ni, senang nanti. Then once kita dapat persamaan, kita bolehlah cari nilai X dengan Y. Itu saja cara dia. Okay? So this P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Kenapa saya baca punca tadi? Ya Allah. Kuasa 3Q and then R. So kat sini saya akan dapat P sama dengan K. Q kuasa 3 R. Dan ganti balik. P 86.4 bersamaan K. Q adalah 1.2 kuasa 3. R dia 10. So kat sini kira balik 86.4 bersamaan 1.2 kuasa 3. So akan dapat 1.728 darab 10. So 86.4. Siapa yang terror algebra, you boleh buat straightforward. Saya saja je buat satu-satu. Saya takut ada yang tak faham algebra. So K 17.28. So K bersamaan 86.4 bahagi dengan 17.28. So dapat 5. Oh, cantik sikit nombor dia. Okay. So dekat sini saya akan dapat copy balik yang persamaan tadi. Just masukkan saja nilai K. P sama dengan 5Q kuasa 3 R. So barulah kita boleh cari nilai X dengan Y, iaitu X ni dekat P 5 Q. Q adalah 2 kuasa 3 R. R adalah 0.4. Saya boleh detect tadi sebab punca kuasa 3 2 macam pelik je soalan. Okay. So ni 5 darab 2 kuasa 3 and then darab dengan 0.4. You akan dapat 16. Straight je tekan kalkulator sebab semua belah kanan, jadi saya just tekan saja. Okay, and then next adalah nak cari Y. Y adalah P. P dia dah bagi 1.215 bersamaan 5. Q dia adalah Y. So Y kuasa 3. R dia adalah 9. Okay. So kat sini 1.215. Jadi saya gabungkanlah nombor dengan nombor. Jadilah 45, 9 45, Y kuasa 3. So 1.215 bahagi 45. You akan dapat 0.027 bersamaan Y kuasa 3. So kuasa 3 gerak akan melepasi sama dengan. Akan jadi Y bersamaan punca kuasa 3. 0.027. So akan dapat shift this 0.027 akan dapat 0.3. Okay. So kalau yang tak tahu algebra macam ni, you boleh buat satu lagi cara. Wait saya tunjuk, boleh apply dalam apa-apa soalan. Ni. Okay, this. Ini. So maybe ada yang tak tahu nak buat yang ni. So macam mana kita nak buat satu lagi, ataupun ni Y kuasa 3 bersamaan 0.027 kan. So bila kita nak hilangkan 3 kuasa 3 ni, kita akan ingat tak kalau kita nak hilangkan pembawah, contoh 3, kalau saya ada 1/3, nak hilangkan pembawah saya akan darab 3. So boleh cut atas bawah. Dengan kata lain, once kita ada atas bawah, kita boleh cut dan akan hilang lah. Jadi kat sini untuk ni 3 ni sebenarnya di atas. So saya boleh darab dia dengan 1/3. Ada atas dengan bawah. Atas, bawah. So bila dah ada atas bawah, saya boleh cut lah. So kalau kamu buat belah kiri, belah kanan pun kena ulang juga. 1/3 sebab saya tambah 1/3 tadi. So kat sini saya akan dapat 0.027 kuasa 1/3. Still akan dapat jawapan dia 0.3. Ni. Okay. Just make sure kalau calculator you guys yang 570 ms, nak tekan calculator tu, tekan 0.027 kuasa tu, make sure dalam kurungan 1/3 tu. Okay. Kalau kamu tak letak dalam kurungan, nanti kalkulator akan buat pengiraan macam ni. Kuasa 1/3.
So make sure letak kurungan kalau you calculator 570 ms. Alright, so saya rasa sampai situ sahaja. Sekejap. Oh, ada satu lagi. Okay, last. Yang berayat. So, untuk yang berayat, dia kata tenaga kinetik E. Joule. So, Joule. And then, saya tulis tenaga kinetik. Kenapa tulis? Sebab saya takut keluarkan maklumat salah. That's why tulis. Okay, E. Sebuah objek berubah secara langsung. Oh, jangan tekan sama dengan. Kita buat dalam bentuk langsung dulu ubahan. Berubah secara langsung dengan jisim W. So, ni jisim. Dalam kg. Dan kuasa 2 laju. Okay, sekali lagi baca betul-betul. Kuasa 2 ke punca kuasa 2? Okay, kuasa 2. Kuasa 2 laju. V. Okay, ni laju. Jadi, unit dia meter per second. Objek. Diberi bahawa tenaga kinetik sebuah objek dengan jisim. Nampak tak? Jangan letak dekat E pula. Sebab dia bagi kat sini dalam unit kg. So, dia kata sebuah objek dengan jisim. So, 3 kg kat sini lah. Maksudnya, W sama dengan 3. Bergerak dengan kelajuan 12 meter per second. So, ni meter per second. Iaitu V ni lah. Meter per second. V sama dengan 12. Ialah 216 joule. Barulah ni joule. Which is E. E 216. So, kalau saya tengok kat sini, ni ada EWV. Sini pun EWV. Maksudnya, ni maklumat lengkap. So, maklumat lengkap, ingat, kita akan guna untuk cari K. Untuk dapat persamaan. Okay. So, lagi dia cakap apa? Hitung laju dalam meter per second. Maksudnya dia nak cari V sama dengan apa? Objek itu jika jisim dan tenaga kinetik. Jisim adalah W, tenaga kinetik adalah E. Masing-masing. So, saya akan ikut dia bagi ni. 5 kg. So, W ni 5. Dan 640 joule. So, 640. So, once kita dapat persamaan, masukkan je lah nilai. Dan dapat. Senang je. So, kat sini saya akan buat pengiraan. E sama dengan KW V kuasa 2. So, E dia 216. Guna maklumat lengkap. K. W dia 3. V dia adalah 12 kuasa 2. So, 216 bersamaan K. Ni saya darab terus. 3 darab 12 kuasa 2. So, dapat 432. Jadi, K bersamaan 216 bahagi 432. So, dapat 0.5. Ataupun you nak guna 1/2 pun boleh. Saya guna perpuluhan kalau perpuluhan tu berhenti. Kalau contoh perpuluhan tu 1.33333. So, ni kena ambil pecahan lah. Alright. So, ni berhenti. Saya ambil je 0.5. So, persamaan dia saya copy balik yang ni. Tapi masukkan nilai K. Okay. So, once saya dah dapat persamaan, saya akan guna untuk cari yang ni lah, nilai V ni. So, E adalah 640 bersamaan 0.5. W adalah 5. V nak cari. Contoh. So, 640 bersamaan 0.5 darab 5. Dapat 2.5. V kuasa 2. So, bawa ke sana. 640 bahagi 2.5. So, dapat 256 bersamaan V kuasa 2. So, V bersamaan bawa ke sana jadi punca kuasa 256. So, dapat 16. Okay. So, kalau you guys nak cari dalam guna cara yang tadi, potong-potong tu pun boleh. So, siapa yang tak tahu nak bawa punca kuasa ni, you boleh guna cara ni. Which is V kuasa 2. Bersamaan 256. Jadi ni kat atas kita tambah darab dengan 1/2. Ambil kat bawah. Boleh cut. So sini pun tambah 256 kuasa 1/2. So 256 kuasa 1/2 akan dapat 16. Sama juga. So make sure just tekan calculator betul-betul. Okay. So yes. So habis untuk ubahan langsung. Jadi overall kita dah belajar untuk cara penulisan, cara menunjukkan suatu ubahan tu berubah secara langsung atau tak. Lepas tu macam mana nak selesaikan masalah. Oh ya, saya lupa nak terang, iaitu apa benda
Apa yang dimaksudkan dengan ubahan secara langsung? So, ubahan secara langsung ni basically apabila sesuatu tu, contoh ni Y, apabila Y ni naik, X pun akan naik. Maksudnya kedua-dua ni dia akan berubah yang sama. So, kalau contoh saya cakap X ni turun, Y pun akan turun. Okay, dia akan ikut. Itu maksudnya ubahan secara langsung. Contoh kalau saya cakap perjalanan semakin panjang perjalanan, semakin lama. Semakin berapa kalau kilometer kita kata panjang lah kan. Semakin panjang perjalanan, semakin tinggi bayaran. So ini kita kata dia ubahan secara langsung lah. Perjalanan dengan bayaran, macam tu. Okay? So, itu sahaja untuk ubahan langsung. InsyaAllah next week saya akan sambung ubahan songsang. Kita akan buat satu-satu macam ni. Okay, at least kita habiskan bab ni lagi 2 kali kelas dan settle. Alright? So, sampai situ saja. Saya harap bermanfaat apa yang saya ajar and you guys faham. Okay, sampai situ sahaja. Bye. Assalamualaikum.